لا حول ولا قوة آمين. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله سره. كفاك من الإدبار أن تفتح عينيك في هذا الدار. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Allah Karim. Kafaka minal idbari, mana memadalah bagi engkau daripada terkebelakangan. Mana kamu terkebelakang, bahawa engkau membuka kedua mata engkau untuk melihat negeri ini. Ya, cukup mana bila kita buka aja mata kita, kalau tak pandai buka mata dalam, jawab kita terkebelakang. Ya, dia mesti serentak. Mata luar buka, wajib buka mata dalam. Kalau tak buka mata dalam, babas kita. Ya, kita pandang makhluk, tidak nampak khalik. Kita pandang akwan, tidak nampak mukawwin. Kita pandang asar, kita tak nampak muasir. Maka butalah mata hati. Ya, wajib anu. Pak Tuhan kata kulin zuru. Ya, fi'il amar. Apa fi'il amar? Al-amru yaqtadi rujuk dalam keadaan usul fiqh. Bila kata arahan menunjukkan wajib, kulin zuru, unzuru, mana pandang sekalian kamu. Maza fis samawati wal ard, apa yang ada dalam kejadian Allah Ta'ala langit bumi. Apa ada? Tanda kebesaran, keagungan, kewujudan, kebesaran yang maha dahsyat. Sila pandang. Kalau kita bukanya mata luar, tak terasa kebesaran dia, parah jawab dia. Jadi babas banyak, jadi rosak banyak apabila dibuka sebelah mata sahaja. Ya, mata luar, al-basar la yara illal haq wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak lihat melainkan makhluk ya. Mata dalam dia tak pandang melainkan tuan bagi makhluk. Yang ni mata dalam dia mahal. Kalau kita buka dia mata luar, mata dalam tak buka, jawab dia memang dia terpengaruh. Bila dia terpengaruh dengan dunia, cantik, sedap makan, sedap minum, sedap kenderaan, sedap harta benda, jawab dia apa? Idbar ni. Dia akan terkebelakang habis. Ya. Jadi hati dia akan tersangkut dengan makhluk. Dia sangkut makhluk, habislah. Dia tak boleh berjalan ke Tuhan. Ya, Allah. Memadalah dia kata bagi engkau daripada terkebelakang. Ya, bahawa engkau membuka kedua mata engkau, ini mata luar, untuk melihat negeri ini. Fi hazi darud dunia, negeri dunia ni, dengan perhiasan ni macam-macam. Ya. Mana dalil firman Ta'ala ni Tuhan larang ni. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Ya, dan jangan engkau melirikkan kedua matamu. Apa melirik? Memanjangkan pandangan. Ya, lama now tenung dengan dunia ni, tak berkelip. Al-Quran dia tak tenung, ayat Tuhan dia tak tenung, petunjuk Tuhan dia tak pandang. Ya, dunia ni wah, kalau buka mata dunia 360 darjah dia buka. Terbelalak mata dia tengok dunia, nikmat dunia yang menipu daya banyak. Ya.
Jaga ni. Dunia bila kita ambil benda yang tak sampai hati kepada Tuhan, tu dunia. Ya. Kalau kita ambil guna pada akhirat, tak apa. Kita makan, kita niat tujuan nak ibadat, tu tak apa. Kita bekerja tujuan nak dapat hasil tadi untuk mudah kita rezeki dan mengabdikan diri pada Tuhan yang besar, tu tak apa. Tapi kalau kita makan, tujuan makan apa? Nak sedap. Wah, itu je kerja dia habis jawab ni. Maka kita terperangkap dengan, ya. Hati dia terperangkap pada dunia, maka dia tak dapat syauq dengan Tuhan. Bila tak dapat syauq dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, al-khali anisyauq mu'akharun, tu kaedah dia. Al-khali anisyauq, qalbi dan hati manusia yang kosong daripada rindu dengan Tuhan, maka orang tu apa? Mu'akharun, corot ke belakang. Dan jalan makrifat diturut ujung. Ya, orang nombor lagi dia sampai nak balik dah, dia pun sampai. Ya, apa salah awak lambat now? Saya tak minat dia. Tu dak sekolah macam dia. Tu dak sekolah, dia ada apa? Merentas desa kan. Orang semua dah bungkus nak balik dah, dia pun sampai. Kidik. Orang tanya, pasal kau lambat now? Tak minat dia. Minat duduk di mana? Qalbi. Bila tak ada minat, kerja tu tak akan jadi. Tak akan jadi. Ibadat lebih lagi. Dia ni letak dalam qalbi Allah Ta'ala. Bahawa dia kasih kuat, bahawa dia dah jalan laju. Di mana saja dia dengan Tuhan, hati dia. Bahawa dia jalan laju, bahawa dapat lazat. Tapi kalau khali, kosong. Al-khali anisyauq, batin hati dia kosong daripada rindu dengan Tuhan. Jawab dia muakhar. Orang tu akan corot ke belakang. Dan bila seorang corot jauh ke belakang ibadat dia, amat bahaya. Ya, dia akan jadi mangsa bagi musuh nafsu syaitan. Akan mudah menterbalikkan dia, akan mudah mengganggu perjalanan rohani dia. Ini cantik kaedah diberi oleh Ibnu Athaillah, asalkan dari, ya, kafa minal idbar, memadalah engkau daripada terke belakang. Bila apa? Antaftaha ainaika fi hadhihi dar. Kau buka aja dua mata kamu tak menghadap ke Tuhan, ya jawab ni. Ya. Sebab tu apa urusan kita, disuruh kita baca apa? Bismillah. Bunyi ringkas, tapi makna di dalam tu. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah bahwa aqta. Tiada pekerjaan tak mula bismillah, pekerjaan terpotong. Terpotong kalbi insan dengan Tuhan bila dia tidak ingat. Dia makan tak ada bismillah, dia buat semua, dia gadak. Jawab dia habislah. Ya, jauh dengan Tuhan. Bila jauh habis, ya, akan jadi mangsa bagi musuh. Tu. Dan jangan engkau melirikkan. Apa melirikkan? Memanjangkan, melamakan, ya, kedua matamu kepada perkara yang kami beri kesedapan dengan dia kepada pasangan-pasangan, ya, daripada mereka sebagai perhiasan kehidupan dunia agar dapat menguji mereka padanya. Ya, Tuhan uji itu. Kesedapan dunia semua hakikat ujian. Betul tak seorang tu iman dia dengan Tuhan? Dia nak paling kepada menghadap Tuhan ke nak menghadap kepada kesedapan makhluk, kesedapan dunia itu? Sebab dia kata kalau kau buka dua mata saja, dalam tak buka bahaya besar. Sebab tu hikmat zikran kasira, zikir yang banyak habis. Kemudian qaddarallahu laka as-sihhata wal maradah wal ghina wal faqra wal faraha wal huzna hatta ta'rifahu bi awsafih. Ya, semua keadaan biar kita kenal sifat dia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan bagi engkau kesihatan. Tuhan bagi kita sihat, dapat kita bergerak melakukan kerja-kerja yang perlu. Dan kesakitan, dia menguji kita dengan lawan sihat, sakit. Kekayaan, dia beri keluasan dalam berbagai bentuk kekayaan, harta benda wang ringgit. Dan kefakiran, dia tarik, ya, kegembiraan, seronok. Dan kedukecitaan, dukacita, benda berlawan tu. Kadang dia bagi kita sihat, kadang sakit, kadang kaya, kadang fakir, kadang gembira, kadang duka. Sebenarnya apa tu? Sehingga engkau mampu mengenalnya dengan segala sifatnya. Ya, sama dia bawakan dengan hikam, sebab pengarang pun sama. Ya, hikam selalu matan kita baca. Apa dia matan tu? Mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra. Ya, mata atlak, bila Tuhan beri kita
pemberian yang berbagai-bagai, sama ada unsur ukhrawi atau dunia. Sebenarnya apa? Asyhadaka birrah, dia suruh kita pandang nama dia albir. Albir ismun minal asma, satu nama daripada asma Allah Ta'ala. Albir, yang maha pengurnia, pemberi, ya, penglimpah kurnia. Jadi kalau kita ambil nikmat sedangkan mata dalam hati kita tak perasan, tak memandang ya kasih sayang Tuhan, maka orang tu dipanggil orang yang biadab dengan Tuhan. Ya, dia terjauh dengan Tuhan. Itu bahaya. Mata manaak, dan bila dia blok pula, apa dia blok? Dia bagi kita sakit, dia bagi kita fakir, dia bagi kita duka cita. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka qahra, dia tayangkan bagi kita nampak nama dia Al-Qahar yang maha keras. Dia kata sakit, sakit lah orang. Dia kata mati, mati lah orang. Jadi sebenarnya fi kulli zalika muta'arifun ilai, dalam dua keadaan tu, diberi atau ditarik, sebenarnya dia nak mengenalkan dia kepada kita. Dalam dibagi nikmat itu dipanggil jamal. Ulama sufi kumpulkan semua sifat dalam dua pembagian, jamal, jalal. Ya, bila dibagi kurnia, dibagi ilmu kita, dibagi kita dapat ibadat, lazat ibadat, itu sebenarnya jamal. Pandang jamalullah, jangan pandang hebat kita. Dia bagi kita habis terbalik kita. Ya. Kedua, bila dia tarik pula, sakit, kadang-kadang masalah macam-macam. Sebenarnya apa tu? Dia suruh pandang nama dia Al-Qahar yang maha keras. Dia kata sakit, sakit. Dia kata mati, mati. Dia kata kena masalah, tak ada apa boleh elak. Jadi dua-dua keadaan, dia ulur atau ditarik, dia bagi sihat atau sakit, dia bagi kaya atau miskin, sebenarnya supaya kita kenal akan dia. Maksudnya sila kenal Allah Ta'ala, wajib kita kenal dia dalam dua keadaan. Sama ada dibagi atau ditarik. Diterjemahkan jalal dia atau jamal dia. Jalal, kekerasan dia. Jamal, kelembutan dia, kasih sayang. Ya, sebab insan bila kenal Tuhan, dia selamat. Kalau dia tak kenal Tuhan, dia habis kan. Ya, yang tak kenal Tuhan pertama yang paling teruk je apa? Kafir, puak kafir. Tu mana kenal kan? Kerja dia apa? Yaquluna wa yatamatta'u kama ta'kulul an'am, tu Quran sebut. Ya, yaqulu wa yatamatta', dia makan, dia minum seronok macam binatang kaki empat. Tu taraf orang kafir. Orang kafir tu tak ada harga kan. Kalau tengok dia job orang bukan main, tak ada, dengan binatang-binatang lagi baik. Hakikat dia. Tapi oleh kerana kita pandang dengan nafsu, kita ukur nafsu, wah hebat, harta banyak, pangkat banyak, macam-macam. Dah kita pula kepala kita dah macam kepala dia. Kita jangan ukur dengan ukuran nafsu, kita kena ukur dengan ukuran makrifah, ukuran iman, ukuran Islam, baru dia selamat. Kalau ukur dengan ukuran nafsu, biarlah dan dia lagi banyak pada kita. Sebab benda yang diambil tu benda ialah sampah yang tidak ada nilai yang Tuhan bagi kat dia. Ya, Tuhan bagi kat dia tu banyak tapi tak ada nilai. Tuan-tuan pergi belah buah kelapa 100 biji, mesin, parut, peras santan. Mana banyak, santan ke ampas? Ampas lah tuan-tuan. Santan dapat semangkuk, ampas 3 goni. Bagi orang banyak. Saya tak nak, saya nak yang banyak. Ambil kau ampas tu. Kalau nak sikit tapi santan, boleh masak, boleh buat kuih macam-macam, boleh buat. Itu Allah Ta'ala bagi orang beriman. Orang bagi beriman tak banyak kadang. Ya, bagi orang kafir tu kuah, dia sana dia bulut, situ dia bulut, semua dia bulut, dan itu benda tak ada harga. Lau kanatid dunya taziru indallaha janaha ba'udha ma sakal kafir jur'atan ma'in. Kalau ada harga dunia ni sebelah sayap nyamuk je, bukan 12 sayap nyamuk kan. Nyamuk tu kalau timbang dengan nyamuk-nyamuk pun jarum tak bergerak. Ni sebelah sayap dia. Kalau ada harga dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, sebelah sayap nyamuk je. Masa kal kafir jur'atan ma'in. Rasulullah menyatakan Allah Ta'ala takkan beri orang kafir seteguk air. Air ni dapat tak? Bukan dapat, semua dia lipat. Habis dia lipat, menandakan anna dunya la qimata laha. Dunia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Jaga betul ya. Ya, siapa yang pandang dunia hebat, orang tu rosak. Ya. Kena rosak. Jangan pandang dunia hebat. Yang hebat ada di sana itu. Lagi besar di sana Tuhan sediakan. Jadi kita ambil dunia sekadar perlu saja. Dan kita ambil dunia sebagai keperluan, jangan ambil dunia, jangan jadikan dunia sebagai matlamat. Siapa jadikan matlamat hidup dunia, confirm dia sesat. Siapa yang mengambil dunia sekadar keperluan, dia selamat. Ya, matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, kemuncak hidup kita ialah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala? Kenal akan dia, taat akan dia, setia akan dia. Ya, tunduk dan patuh akan arahan dia. Yang disuruh dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Itu makna bahawa dia selamat. Kalau tidak, dia rosak. Habis. Jadi maknanya apa? Tuhan takdirkan bagi kita apa? Qaddarallahu laka al-sihah wal marad wal ghina wal faqr wal fara wal hazn. Ya, wal huzn
hatta ta'rifahu bi awsafi. Ya, sampai kita kenal akan sifat dia melalui proses ya dibagi kita tadi, sihat, sakit. Dalam sihat ada kenal Allah Ta'ala, terjadikan sifat lutfi dia, ya, sifat ya itulah jamal dia. Ya, kena sakit ada nampak Tuhan terjadikan sifat jalan dan seterusnya itulah. Ya. Sebab tu orang tak susah sebenarnya. Orang makrifat Tuhan tak senang, dia tak susah, dia bahagia. Sebab tu orang masuk lain makrifat di syurga dia dapat. Syurga dunia jiwa dia tenang. Ya. Ini kita pergi gantungkan hati kita dengan orang, dengan makhluk. Ya, orang tinggalkan kita, kita pening kepala. Pasal kita bodohkan diri, dia tinggal kau siapa? Ya. Kita tak ada sudah. Lagi senang kita akhirat tak banyak hisap kan, lagi banyak arti, lagi banyak nak hisap besok. Kat mana kau ambil, di mana kau guna, oh panjang cerita kan. Ya, sebab ada harta sila gunakan pada jalan Allah, baru dia selamat. Kalau dia ada harta diguna ikut selera nafsu dia, habis naas dia di akhirat besok. Ya, puas dia nak menjawab. Allah habis. Kemudian man sahibaka yauman au yaumaini walam yara minka naf'an tarak, ya tarakaka wa sahiba ghairak wa anta tashabu nafsak arba'ina sanatan walam tara minha naf'an fakullaha irji'i ya nafsu ila ridha rabbik. Ni arif billah wali-wali bercakap dan pum terpasak dalam kalbi. Dia bercakap dengan nurul ma'rifah. Ya, sedap di kalam ni. Dia kata man sahibaka yauman au yaumain. Siapa yang bersahabat dengan engkau sehari atau 2 hari, namun dia tidak dapat mengambil manfaat daripada engkau. Apa tak ada guna kita, tak ada benda dia dapat, pasti ia akan meninggalkan engkau. Tak payah kawan dengan dia, akan ada berfaedah gitu. Ya. Fakir, miskin, apa kedana, lepas tu bodoh pula tu lihat dia. Tak ada apa, semayang tidak tak payah sahabat ni, buang masa cari orang lain buat sahabat. Maknanya orang akan lari apabila kita tak dapat memberi manfaat kepada orang. Baik, sekarang dibuat misal sini. Ya, dan engkau pula telah bersahabat dengan nafsumu selama 40 tahun dan kau tidak dapat mengambil manfaat daripadanya, bahkan dia membinasa kita. Oleh itu hendaklah engkau berkata, wahai nafsu, kembalilah engkau kepada redha Allah. Ya, selamat tinggalkan dia, ajak dia balik. Kalau nak mai kembali pada redha tu, mana kalau 2 hari orang sahabat kita tak ada apa ditinggal, sekarang nafsu berpuluh tahun kita duduk dengan dia, ada manfaat, dihakal kita banyak. Kenapa kita kawan lagi? Kenapa kita ikut dia? Tinggalkan je. Tinggal dia dengan mana apa? Ajak dia kembali pada jalan Allah. Irji'i ya nafs ila ridha rabbik. Sila kembali pada ridha engkau, ridha Tuhan wahai nafsu. Sebab kita akan balik menghadap Allah, supaya mudah-mudahan engkau dapat panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmain. Bahawa dia itu orang panggil jalan kembali. Orang tua-tua dulu kan, dia mengadik ilmu hakikat ni, dia bagi apa? Jalan kembali. Wah, kita pun jalan kembali. Apa jalan kembali tu layak dia. Kalau ada mengaji ilmu jalan kembali, dia kata, wah, ni kita dengar ni macam gitu. Ya. Kalau kau tak ada ilmu ni, kau belum lagi lahir, dia kata. Wah, kawan tak tidur malam mikir apa ilmu. Apa ilmu ni kata ni. Kalau tidak, sia-sia yang kau ibadat, dia kata. Kita dah pening buat. Dia ambil pada ayat tu lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Itu kembali. Wahai nafsu yang tenang. Bermakna cari jalan kembali. Apa maksud dia? Sila prepare nafsu kamu sampai duduk nafsu mutmain. Duduk mutmainnah, makna baru kau jumpa jalan kembali. Maknanya kamu dipanggil oleh irji'i ila rabbik. Kembali pada Tuhanmu. Ya, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Redha dan diridai, wadukhuli fi ibadi, masuk dalam hamba yang terpilih, wadukhuli jan, masuk dalam syurga. Nafsu mana? Mutmainnah. Kan nafsu kita kat mana tak tahu. Kebiasaan nafsu orang belajar ni peringkat mutawasit, peringkat pertengahan, dia duduk nafsu lawamah. Apa makna lawamah? Nafsu dia dah tahu hukum hakam, dari dia mencela kejahatan, yang ni tak boleh, haram, yang ni baik, tapi dia sendiri tak berapa tetap lagi. Dia masih jalan jatuh macam budak baru menatih. Ya, dia tak nak benda kejahatan, tapi dia terlibat juga kadang-kadang. Sebab apa? Tak kuat lagi. Itu nafsul lawamah. Sebab apa dia cela? Sebab dia sudah mengaji, dia dah belajar, dia tahu bahawa dia tak ada pun dia tak elok. Tapi dia sendiri belum lagi tetap. Tak semestinya dia ada ilmu banyak dia tetap, dan
Ada ilmu banyak terbalik pun ada. Ya, tu. Sebab apa? Kedudukan nafsu dia tak kawal. Dia amarah langsung tak ada. Majlis kuliah tak tahu, kau tanya masjid tak kenal. Masjid kampung kau kat mana? Masjid tak perasan lah dia tu. Oh, masjid tak perasan. Lanun tu. Itu nafsul amarah. Inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu amarah menyuruh ke arah kejahatan. Mana siapa duduk nafsu amarah, pikiran dia maksiat, pandangan dia maksiat, telinga dia mungkar, semua dia buat benda yang Tuhan larang. Dia minat benda yang diharamkan oleh Ta'ala. Kepala otak dia semua nak tipu orang, makan riba, khianat orang, zalim orang, tu kepala otak dia. Itu nafsu amarah paling jahat, nafsu kehaiwanan. Ya, dengan binatang sama rupa, binatang lagi baik. Kalau bila Tuhan beri hidayat, dia naik sikit, dia mula sedar. Ya. Lepas daripada amarah, dia panggil apa? Lawah. Nafsu kita banyak lawamah dan ada ilmu kita dah tak nak, tapi terperangkap banyak lagi, khayal lagi, kadang jatuh bangun jalan. Dia prepare kuat lagi, mula dia masuk suluk misalnya, dia mula dapat ilham. Itu dia panggil nafsul mulhamah. Ya, sebab kalau dia dapat warid, mana nafsul mulhamah, ilham. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Tuan ilham garis, pum, terbuka. Itu nafsu dia panggil mulhamah. Dapat ada ilham baik, kita tidur dapat ilham ni, mimpi yang baik, kadang sentiasa ilham datang Tuhan berikan. Warid itu mulhamah. Bila tetap aja, baru dia punya mutmainnah. Lain keempat tu, kalau dia mati dalam mutmainnah, confirm syurga untuk dia. Masalah dia kita tak tahu di ujung. Di ujung umur kita lembus nafas air tu, taraf kita apa? Mutmainnah ke, lawamah ke, amarah ke, tak tahu. Ya, sekarang tak diukur lagi. Ada orang sekarang nafsu dia teruk, amarah teruk, tiba-tiba nak mati Tuhan angkat. Ada juga. Dia bertobat, pum, cacat dia naik. Ada juga. Ada pula terbalik, na'udzubillah. Sekarang hebat dengan dia punya, orang salih, watak bagus. Tiba nak mati dia pusing terbalik pun ada juga. Ya, sesat mati pun ada juga. Ya, sebab 4 keadaan sentiasa berpusing dalam hadis Nabi SAW. Apa 4 keadaan? Ada orang yang awal dia baik sampai akhir dia baik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan itu jadi gulungan tu lah. Ada gulungan orang yang awal dia rosak sampai akhir dia rosak. Awal kafir mati pun kafir habis. Ada awal orang yang awal dia cantik beriman tapi mati dia habis, wal ayazubillah. Ni gerun dengan kita, dia murtad macam-macam. Dan ada awal yang teruk kafir tapi ujung dia mati sangat baik, beriman, orang soleh pun ada juga. Dia benda ni sentiasa berpusing. Sebab tu kita tak boleh silap. Ya, jalan sufi kita lagi banyak amal, lagi kita kena berjaga-jaga dan beringat, jangan seronok. Seronok satu sudut sebab kita perhati Tuhan kurnia, alhamdulillah. Tapi satu sudut lain kita kena berjaga. Macam kita panjat pokok dan ni, kalau 7 kaki tu jatuh mungkin terkehil. Tapi kalau 70 kaki mungkin wassalam. No. Kepala pula ke bawah. Jatuh tu masuk dalam lumpur mampus tu. Karena kalau naik tinggi dia jatuh lagi tinggi. Dia naik 70 kaki dia jatuh berapa kaki? 2 kaki lah. Mana ada orang 7 kaki? Kita 2 kaki. Kau kata jatuh 2 kaki. Mana? Awak ada 2 kaki. Jadi maknanya apa? Kalau dia naik 70 kaki lah dia jatuh. Mana lagi tinggi dia naik, lagi dia kena jaga. Kalau dia tak jaga, jawab dia bahan ni. Tu juga. Betul lagi kita ibadat, lagi kita rasa gerun tu maksudnya. Ya, jangan ibadat kita rasa seronok, aku hebat, habis terbalik dia kan. Orang yang beribadat dia rasa dia hebat, dia megah je seolah dia panjat pokok naik 100 kaki dia pun lepas tangan. Macam tu lah. Hore ke bawah pergi. Meresuk ke bawah dia pergi kan. Ya. Dia lagi atau lagi kena grip kuat. Apa grip kuat? Lagi hati dia kuat dengan Allah Ta'ala, minta bantuan, minta pertolongan, bersandar kuat dengan Allah Ta'ala. Itu jalan selamat ni. Allah. Cantik tu misalnya ni. Ya, orang bila bersahabat 2 hari yang kita je, kita ada apa manfaat, dia tinggalkan kita. Tapi kita tanya kenapa kita dah bersahabat dengan nafsu, bukan tak manfaat, dia kacau kita, dia bodoh dengan kita masih nak ikut dia lagi. Jawab tinggalkan dia. Ajak dia, tarik dia. Ya, tarik dia ke mana? Ya nafs ila ridha. Irji'i ya nafs ila ridha rabbik. Kembali oleh nafsu kepada cari keridaan Allah. Berilmu, beramal, ya, betulkan niat qasad betul kerana dia, dan dampingkan diri dengan dia, cari kelazatan, kenikmatan dengan dia, atau jalan dia. Habis. Kemudian talamah wafaqtuki fi syahawati fatabaddali ba'dal bitalah bishtighali billahi tabaraka wa ta'ala wa ba'da kalam bisamt
wa ba'dal wuqufi bil harati al julus bil khulwah wa ba'dal unsi bil makhluqin al unsa bil khaliq wa ba'dal qurana isu muasyarata ahli al khair was salah. Talama ya wafaqtaki, telah lama kata aku turuti engkau dalam perkara syahwat. Kita cakap dengan nafsu itu, hei nafsu, dah lama dah aku engkau bodohkan, dah lama dah aku ikut engkau, dah lama aku ni engkau bebalkan buat benda maksiat sampai tak rasa apa, teruk sangat. Tu dah teruk sangat kau kerjakan aku nafsu. Kita cakap dengan dia begitu ya. Oleh itu hendaklah engkau bertukar. Sekarang tukar, hijrah betul-betul, tukar betul-betul ya. Jalan yang dulu jalan ke kecelakaan dipanggil, lihat sekarang kita nak cari jalan kebahagiaan tu. Tukar daripada kebatilan kepada daripada kebatilan jalan tak betul kepada berdampingan. Dulu jauh kita kan batil banyak maksiat macam-macam, sekarang cari jalan perdampingan dengan Allah Ta'ala ya, tabaraka wa ta'ala. Dari suka berkata-kata kepada berdiam diri, itu mula ubah. Dulu dia lah kaki, kalau kedai kopi dia taiko dia ahli Dewan Undangan Negeri Popak-popak dia siap tepuk meja sampai tumpah gelas bukan main, tapi tak ada gaji ya. Dia sekarang dia pernah mengaji dah tahu. Wah, hadis Nabi kata apa? Iza kasural kalam kasural khata, wa iza kasural khata kasural zunub, wa iza kasural zunub pannaru aulabi. Bila banyak bercakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa layak dia dihumban ke neraka. Wah, tak boleh lah ni, banyak aku banyak lawyer buruk sekarang kena pakai lawyer baru lah jangan pakai lawyer buruk dan dia. Iza kasural kalam kasural khata ya. Dan Nabi motivasikan supaya kita cantik di sana apa ya, dengan zikrul akhirah, untuk bentuk kalam, jangan banyak cakap ya. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, naklah dia bercakap yang baik atau dia diam. Diam tu pahala besar. Kita diam, tak ada buat kerja, diam, tapi niat ikut arahan Nabi suruh diam daripada benda baik, dapat pahala. Duduk je dapat pahala kan. Tapi tu penting ni ilmu, kita tahu. Kita duduk bukan duduk saja. Kita duduk tak bercakap, kita niat aku ikut Rasulullah SAW punya pesanan, tidak bercakap kerana takut tergelincir cakapan kita, dapat pahala. Tu je. Ya, atas dunia pun ada juga orang duduk apa pahala. Jangan boleh. Jagalah. Orang kerja jaga akan duduk, dapat pahala, dapat gaji. Jadi maknanya dia niat tadi supaya cakapan. Sebab apa ni dah hijrah. Dulu kaki borak dia lah, macam berhenti kau ring, sekarang tengok dah berubah, senyap je ya. Tanya, wah dah berubah. Ya, mati dah dekat ni. Maut dah dekat. Habis tu. Dan daripada halaman-halaman kepada bersunyi diri ya. Dulu dia suka apa? Yoya, simbang macam-macam. Dengan mesejnya, dengan apa? Dengan call berbual dengan bukan, mesej bukan. Sekarang tak ada apa tutup. Ya, kita bermesej kalbi kita dengan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Asingkan diam banyak. Ya, berdiam daripada bergaul benda yang tak menimpa faedah. Dan daripada halaman-halaman kepada bersunyi, dia banyak sebut. Sebab hati bila nak disentap kepada Tuhan, dia akan rasa satu perasaan apa? Dia tak berminat. Ya, banyak dia orang yang baik tarekat kan. Lepas tu dia mula rasa pertama biasa dia dapat apa? Dia mula dah malas nak bercampur banyak. Ya, TV pun malas nak tengok, dah tak ada masa. Dia perasaan tu ada. Tu tanda tu bagus. Tu tanda tu nak cuci dalam dia. Ya, benda-benda sisi tu mula buang. Ya. Kepada berdamping diri kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada bersahabat dengan sahabat-sahabat yang jahat, kepada sahabat-sahabat ahli khair dan saleh. Ya, dia berdamping dengan orang dengan orang saleh, ya, dengan ulama-ulama orang saleh. Itu disuruh tu kunu ma'as sadiqin. Kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah digunakan rabita dengan mursyid. Itu lagi kuat. Ya, bahawa mursyid dengan mursyid atas ada link dia. Link nur dipanggil, ya. Batu soalan turun dalam Quran tu, kunu ma'as sadiqin, naklah kamu serta dengan orang yang siddiq hati dengan Allah Ta'ala. Sama ada serta zahir, menimba ilmu, belajar bersama, zikir dan tarbiyah dia, atau zikir secara rohani. Ya, sentiasa di mana kita kontak rohani dengan rohani, kita sentiasa kita rabitah. Ya, sebab kita rabitah, dia akan mudah mengetuk pintu hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdalilkan dengan ayat Allah Ta'ala suruh apa? Nabi Yusuf alaihissalam ketiga diuji dengan Zulaikha.
Tuan tunjuk Arabita dia, terpampang depan dia wajah bapa dia, siapa? Nabi Yaqub. Falamma ra'a burhanu rabbi, ketika dia tengok burhan, apa burhan rabbi? Ay suratul Yusuf alaihissalam, suratul Yaqub, terperanjat ni tuan. Kita kena buat jahat, tiba-tiba nampak tunggu depan je ni tuan. Terpampang. Itulah kita sentiasa. Sebab satu orang wali, aku tidak keluar rumah melainkan di kananku baginda SAW, di kiriku mursyid. Dia takhayyur sampai tasawur. Takhayyur berasa. Kita makan berasa dengan guru kita. Atau naik atas lagi, kita makan sampai peringkat kita berasa dengan Rasulullah SAW. Kita berjalan terasa Nabi bersama kita. Kita duduk sama, wah mana nak buat maksiat. Memang hati tetap dengan Tuhan. Tapi bila tak ada benda tu lalai, yang mulalah. Yang duduk sama sebelahnya apa? Syaitan. Pak Lis. Syaitan dengan Iblis duduk iring jalan. Habislah. Sebab tu Rabitah dia kena kuat. Itu dalam Quran ni. Dalam hadis Nabi kata apa? Khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Khiyarukum, orang yang terpilih di kalangan kamu yang hebat. Siapa dia? Kata Nabi Islam, orang yang bila kamu lihat wajah dia, sama ada wajah zahir atau wajah rohani, kau tengok dia, pam, hati kamu tu ke Tuhan. Ya. Allah. Para aulia ni kita tengok dia je, hati kita terus kepada Ta'ala, ya. Terus sedar, terus insaf, terus rasa tenang, ya. Sebab dia ada apa? Kuat nur dia tu, kuat nur marifat dia tu. Dan satu lagi tengok sini. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaih. Ij'al badal syahar fi ma'siyatillahi syahar bi ta'atillah. Wa ba'dal iqbali ala ahli dunya al-i'rad anhum wal iqbal ala Allah. Wa ba'da isgha'i lil kalamihim al-isgha'i wal istima'ah li kalamillahi azza wa jal wa zikrih. Wa ba'da al-aqli bisyarah wa syahwah al-aqla al-qalil ya alladhi yu'inuka ala ta'at. Ij'al ahwala, jadikan segala keadaan akan berbeza dengan keadaan yang telah engkau lalui. Dulu lain kan, sekarang ubah. Mana hijrah betul, zahir dan batin gitu. Ubahlah keadaan engkau dari berjaga malam dalam maksiat. Dulu dangdut kan. Sekarang dah tak boleh kan. Jadi nak joget lagi, dah nak mati. Tobat je lah. Jadi maknanya tobat sungguh-sungguh. Dulu di tempat maksiat, malam-malam tempat maksiat. Sekarang tukau, berjaga malam dengan ketaatan, bangun tahajud, taubat, zikir, baca Quran dan sebagainya lah. Tukau ijaz sebelum malakul maut sampai mana. Daripada berhadap kepada ahli dunia dulu, korporat besar kan, cerita semua bilion-bilion punya proyek kan. Kepada berpaling daripada mereka dan berhadap kepada Allah SWT, daripada mendengar kepada kata-kata mereka dengan mendengar kalam Allah Azza wa Jal dan zikirnya, zikrullah. Daripada tamak kepada dan suka kepada makan, kepada sedikit makan dan mendorong engkau kepada ketaatan. Jadi ubahlah maksudnya, ya. Bila kita ubah tu, insyaAllah Tuhan akan bantu. Tuhan dia janji, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh pada jalanku, aku akan tunjuk. Jadi kita bersungguh dengan niat ikhlas, insyaAllah dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hidayat, petunjuk. Hidayat yang wasilah, hidayat yang menyampaikan kita dapat beramal, hidayat sampai kita betul-betul dapat merealisasikan ya tanggungjawab kita dengan Ta'ala zahir dan batin gitu. Kemudian firman Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan firman Ta'ala, dan orang-orang yang bermujahadah melawan nafsu dia kepada kami, pasti kami memberikan hidayat. Orang janji itu pasti, dengan syarat itu niat ikhlas betul-betul, dia akan tunjuk pada mereka jalan-jalan kami, banyak jalan tu. Dan semuanya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita buat baik, kita akan bersama mana sentiasa mendapat ya kebersamaan hidayat, petunjuk, bimbingan daripada Allah Ta'ala. Kemudian innama asallallahu ila akhir wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Ya Allah.
Yang berat-berat ada duit. Nak separuh. Tak kasi duit. Bukan nak separuh ni. Ha? Boleh tak? Ya, sama. Ya, kasi